Itulah malu kat orang reti. Macam mana saja nak cakap orang putih sikit. Nak cerita apa ni? Nak cerita sepatutnya bukan insya-Allah tutup benda macam tu. Benda tak orang pergi kita tak pergi. Ada insya-Allah ya. Nak kaedah kita benda yang memang tak ada, bukan jadi pemanis mulut insya-Allah. Tak. Itulah nak sebut tu. Asal nak syarah semua tu nak kata pendekkan angan-anganmu. Jadi apa kaedah pendek? InsyaAllah. Yang tu yang ada isyarat Quran surah Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Itu ayat ni. Allah Ta'ala kata apa? Wala taqulanna, don't ever you say this word. Kata apa? Inni fa'ilun dzalika ghada. Aku nak buat, I want to do this thing tomorrow. Saja punya putih sikit. I want to do this tomorrow. I will go to work tomorrow. I will go to school tomorrow. I will go there tomorrow. Itu tomorrow. Super tu apa-apa yang akan datang. Next week, next month, next year, 10 years coming soon. Apa-apa seumpama itu. Ataupun after Isya. After pada Isya. Apa seumpama itu. Kita sebut. Allah Ta'ala kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ada. Jangan kata macam tu, aku nak buat hari ni benda ni esok hari. Jangan kata macam tu illa melainkan kalau nak kata insyaallah, kalau dengan bahasa kita kau kena tutupkan dia dengan insyaallah. Itu maksud daripada ayat Quran tersebut. Itu maksud yang dikehendaki. Jadi jangan sebut kita nak buat sesuatu akan datang melainkan tutup it. You must close it with insya-Allah. Insya-Allah tu untuk apa? Tahqiqan, satu lagi tabarrukan. Di atas kaedah kita sedarkan dengan i'tiqad bahawasanya kita merancang, Allah menentu, mati boleh sampai bila-bila bukan dalam ketentuan kita. Walaupun tengah sehat segar bugar ini. Okey, itu maksud pendek gangan. Maka terkadang-kadang orang yang bersungguh-sungguh bagi satu-satu perkara mendapat ia akan dia. Dia nak bagi alasan ni kenapa kena pendek gangan. Maksudnya kenapa kena tutup dengan insya-Allah. Kadang-kadang orang yang bersungguh-sungguh bagi satu-satu perkara mendapat ia akan dia. Mendapat ia seseorang akan dia akan perkara itu. Maksudnya kalau kita perhati elok-elok keliling kita, bahkan pada kita sendiri sekalipun, ada benda kita buat sungguh-sungguh tau. Tapi adakah semua orang yang bila dibuat bersungguh-sungguh dapat apa yang nak dihasilkan? Tidak. Jadi apa maksudnya? Tutup dengan insya-Allah. Pasal kita merancang, Allah menentu. Itu ayat tu pun kalau kita merancang, Allah menentu, itu sepatutnya perkataan yang disebut dalam istilah bahasa Melayu kita supaya ada penyerahan diri pada Allah Ta'ala dan faham kita bahawasanya ketentuan segalanya pada Allah Ta'ala. Itu ayat dia. Apa dia? Kita merancang, Allah menentu. Okey, cantik situ sikit bahasa tu. Zaman moden ni tuan-tuan ada orang mereka satu bahasa baru di situ. Dia kata apa? Kita merancang, Allah merancang. Tapi perancangan Allah lebih sempurna. Budak-budak model lah ni banyak bercakap itu. Kalau saya yang member-member Facebook, budak-budak yang anak murid saya lah, tapi jadi member Facebook, tak faham sudah. Demo guna tu lah, kena tenyeh dengan saya. Ada pula kita merancang, Allah merancang. Allah dia bukan merancang tau, dia dah tentu. Kita dah belajar bab kodok kadar kan. Dia dah tentu siap dah apa nak berlaku kat kita. Dia bukan baru merancang. Perancangan Allah memanglah lebih baik, tapi masuk ayat Quran itu bukan menunjukkan kita duk merancang, Allah pun merancang. Jadi Allah pun duk tengok kat kita pun duk merancang juga, tapi dia merancang jadi dulu hak dia. Macam tu ke? Tidak. Itu bahasa tu tak apa cantik lah untuk bab akidah. Sepatutnya macam mana? Kita merancang, Allah menentu. Bukan kita merancang, Allah merancang, tapi perancangan Allah lagi baik. Tak elok perkataan tu. Pasal dia boleh membawa pada kesilapan dalam i'tiqad. Sepatutnya macam mana? Kita merancang, Allah menentu. Okey, itulah maksud yang kita bicara ni. Bahawasanya
apa yang kita buat itu, kita merancang walaupun bersungguh-sungguh, tapi hanya beberapa orang yang bila dia bersungguh dapat. Apa maksudnya? Bukan setiap benda yang kita sungguh-sungguh nak hasilkan dia pasti kita akan dapat melaksanakannya. Bahkan ada benda yang kita tak sangka hak tu dapat, yang bersungguh tu tak dapat. Yang tu dia nak sebut apa? Itu realiti kehidupan kita. Dan di atas itu adalah realiti yang berlaku pada kita, yang kata bukan semua orang bersungguh-sungguh tu dapat. Maka tutupkanlah dia dengan insya Allah. Meniaga untung kan ni? Aku meniaga tak pernah rugi tu. Weh, yang cakap itu selama duduk meniaga ni tak pernah rugi lagi lah, insya Allah. Betul. Baru kita ada taklid hati ke orang Ta'ala tu. Ini rasa macam dia lah handai kali. Aku meniaga selama ni tak pernah orang bertikai, tak pernah rugi tu. Tak percaya, tengok aku dalam masa 2 bulan ni. Oh, jangan cakap besar tu. Istilahnya tak kabur tu. Bila kata Alhamdulillah tu? Tak, Alhamdulillah tu satu hal kan. Tapi nak kata kita nak buat satu benda yang kita rancang akan datang tu, jangan dengan kata tak percaya, tengok orang sikit, tengok kaki dulu buat kerja ke mana. Tak, bukan macam tu kaedah kita. Cakap macam tu macam orang tak mengaji tu. Macam orang rasa macam nyawa tu di tangan dia, hidup mati di tangan dia. Kalau aku kata jadi aku kata hitam lah, batu-batu lah. Ui, mana pula macam tu. Apa benda nak buat akan datang, tutup dia dengan insya-Allah. Dan rasakan tu, hati tu yang penting lah. Rasakan bahawasanya belum tentu kita boleh buat. Macam mana pun, berikan komitmen besar di atas apa yang kita sebut insya-Allah. Itu baru betul sikap akhlak kita sebagai orang Islam. Nisbah insya-Allah, nisbah i'tiqad, itu akhlak kita. Itu akhlak dikejar kepada kita sebagai orang Islam. Quran ajar itu, Rasulullah pernah dia betulkan dengan tindakan begitu. Nabi Sulaiman pun nak tabarruk dengan insya-Allah. Dia ajar dan dia asuh begitu. Nak menunjukkan kita memang diajar prinsip agama macam tu. Apa-apa yang tutup insya-Allah. Insya-Allah. Kalau kata ni cucu berapa pakcik? Ada berapa pakcik cucu? Ada 7. Nanti insya-Allah 2 bulan akan datang ada yang ke-8. Bulan 2.5 nanti atau ke-9, itu masuk bulan 3 tu ada 10. Insya-Allah. Tutup insya-Allah. Maksudnya itu disebab kita duk hitung-hitung kan. Tengok seorang mati dalam perut. Seorang kantoi jatuh bilik air. Seorang lagi gugur. Mana tahu. Belum tentu. Walaupun kita dah usaha macam-macam supaya nak bagi hasil dapat cucu ramai, katalah gitu kan. Nisbah kita pun jaga sungguh pesan elok-elok. Itu yang disebut farubba man jadda li amrin wa salah. Berapa ramai orang yang walaupun dia bersungguh tapi dia dapat. Jadi maksudnya berapa ramai orang yang bersungguh untuk dapatkan dia, belum pasti semua orang boleh menghasilkannya. Siap. Okey, soalan di situ tentang kita sebut muhasabah diri tadi, dan pendekkan angan-angan lah. Istilah angan-angan dalam kitab ni, amal tu maksudnya benda yang kita rancang masa akan datang walaupun yang terdekat, insya-Allah. Kalau katalah lepas sembahyang lagi, tuan-tuan semua dijemput ke Nuri ya, insya-Allah. Dia insya-Allah pakai takbir lagi tu. Melayu punya perangai tu kena bang. Ya. Nak ada azam tertentu kan. Okey. Itulah, kalau tak tutup insya-Allah, jangan kata hak tahun depan, tahun baru tu. Nak buat sagi tak tutup insya-Allah, pajangan kan. Memang rugi. Insya-Allah dah satu taat pada perintah Allah Taala. Allah Taala kata jangan sebut aku nak buat benda ni esok, melainkan insya-Allah kan. Sebut insya-Allah dapat pahala. I'tiqad bagi betul, dua-dua betul. Saya tengok hasil pula. Ambil istilahnya berkat dengan
taat perintah Allah Ta'ala, buat sebab, hasil. Allah Ta'ala jamin hasil. Macam mana pun itikad kita pergi betul. Siapa bagi hasil? Allah. Kita merencana, Allah Ta'ala menentu. Bagi betul semua. Nisbah kita belum tentu umur boleh sampai nak buat. Yang tu insya Allah. Bagi betul semua. Banyak abang akidah bersangkut situ. Okay. Anda lain. Biiznillah. Dari segi makna tu ada persamaan lah. Cuma nisbah lafaz yang diajar, yang warid datang, insya-Allah. Walaupun memang pergi tu biiznillah. Tapi expression biiznillah tu kita tak diajar dengan lafaz tersebut. Quran tak sebut wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa biiznillah. Pasal ketentuan lafaz tu dia sebut illa ai yasha-Allah. Cuma Quran tu pelajar Arab dia akan sebut ai yasha-Allah, cuma nisbah kita sebut insya-Allah lah. Itu nak urai tu panjang bahasa, dengar ialah saya kat bawah tu. Macam mana pun dari segi nak merealisasikan akidah itu supaya tak panjang kan, sah sebut biiznillah. Sah. Cuma lafaz yang warid syarak ajar pada kita datang dengan insya-Allah. Tutup insya-Allah. Kalau kita belajar dalam kitab-kitab pun memang disebut fadlu qauli insya-Allah, kelebihan menyebut kalimah insya-Allah. Dia tak sebut, tak ada bab saya ingat saya masa saya duduk mengaji fadlu qauli biiznillah. Tak ada. Jadi maksudnya memang expression yang diajar pada kita adalah insya-Allah, bukan biiznillah. Cuma di atas penegasan tauhid dia memang ada tempat illa billah, illa biiznillah, biiznillah, wala tataharraku syai'in illa biiznillah. Yang tu memang biiznillah. Apa lagi yang sebut wa anfuqu fihi fayakunu tayran biiznillah, biiznillah, biiznillah. Itu kalau asas kaidah ba'akidah. Kalau tengok dalam Quran, semua tempat biiznillah, biiznillah itu ialah ayat untuk mensedarkan kat kita apa yang kita buat semua tu berlaku dengan kehendak Allah. Selalunya yang tu baru guna expression biiznillah. Adapun yang akan datang dia ialah insya-Allah. Macam mana pun kalau boleh tu kata nisbah hasil di hati boleh. Tapi lafaz yang diajar insya-Allah. Siap. Selesai jawab tu. Lain. Benda yang akhirat. Macam tu. Apa-apa saja kalau ikut. Pasal kalau katalah ni nak ke mana ni? Esok nak pergi Kenuri katalah tu. Esok cadang nak pergi makan nasi mandi. Betul lah bentuk keduniaan kan. InsyaAllah. Satu hatta akhirat pun. Esok mana ni? Esok nak ikut program lah. Ada muzakarah dengan tok guru daripada pondok sana baca kitab. Aku nak pergi tu. Betul juga insyaAllah. Jadi kalau ikut apa sajalah. Dia bukan hanya istilah benda dunia pendek kan. Benda akhirat tak apa. Pasal apa? Pasal benda akhirat ni benda baik. Jadi apa pula insya-Allah kan dia buat betul lah. Itu kan? Ya, buat betul je lah. Insya-Allah. Bagi betul tu. Tu Melayunya kepala otak orang dia sibuk situ. Dia benda yang buat betul-betul tak payah insya-Allah. Yang tak buat betul-betul, yang tak nak buat tu, yang buat pemanis mulut tu, tu insya-Allah. Dia kata kau pergi tak Kenuri aku esok ni. InsyaAllah. Janganlah insya-Allah ni. Pergi betul ya. Betul. Orang Melayu cakap itu kan. Apa tu? Bila kita pun insya-Allah tu kata dia, biar betul-betul ni pula insya-Allah pula pergi ya. Lah, insya-Allah tu maksudnya pergi lah weh. Tu yang benda tu ajaran tu insya-Allah tu telah dirosakkan. Kalau ni saya jawab soalan tu. Kalau saya sendiri saya nak panjangkan sikit dari situ. Pasal saya punya PL memang sebut insya-Allah ni kan. Cuma kadang-kadang ada musim orang panggil ceramah apa. Kalau katalah dekat depan ni Maulid Rasul lah. Ustaz saya nak jemput Maulid Rasul. Bila ni? Tarikh sebut tengok. Okey, saya pergi ni. Saya katalah bagi mesej ke apa kan. Tarikh ni saya boleh. Insya-Allah. Tuan tahu ada orang jawab apa? Ustaz jangan insya-Allah Ustaz. Saya buat majlis besar ni. Lah.
Tak. InsyaAllah tu telah dirosakkan pahaman dia. Kita insyaAllah tu maksudnya apa? Pergi tu. Kita pergi ikut memang besar untuk pergi tu insyaAllah. Dia faham apa? Dia faham taklid lah. Pemanis mulut je. InsyaAllah. Jangan insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Saya buat sungguh ni. Kambing kata 4 ekor, lembu 2 ekor. Ustaz tu insyaAllah. InsyaAllah pula. Saya kata insyaAllah tu saya pergi lah. Sorry Ustaz, saya ingatkan Ustaz macam Ustaz orang lain. Sorry ya. Saya jekah itu dia melantah. Tak apa. Okey. Saya serang Ustaz dia insyaAllah tu tak pergi. Saya ingat Ustaz macam tu juga. Tak, saya insyaAllah tu saya mari ya. Kalau mati tu saya tak mari ya. Nak mari mana mati. Tapi saya beri kod imam besar, saya kata insyaAllah tu maksudnya saya datang. Okay. Saya nak sebut apa benda tu dalam masyarakat memang ada benda rosak dah. Dah disalah guna. Jadi betul kan sikit amalan kita tu supaya tepat dengan syarak. Dalam maksiat tu. Maksudnya nak buat maksiat insya-Allah kan tu. Tu masya-Allah. Bukan insya-Allah. Saya nak main judi masya-Allah. Maksudnya gitu kan. Patutnya sebut masya-Allah tu. Maksudnya kena pelik dah heran lah kenapa boleh pergi buat macam tu. Bukan esok nak tekan nombor ekor 10 nombor kot. Insya-Allah. Bukan insya-Allah lah. Masya-Allah. Laknatullah. Itu. Itu kat soalan di situ lah tanya. Macam artis kan. Macam artis tu. Kita akan nak perbaiki. InsyaAllah. Macam tu kan. Tu pun salah juga. Pasal dari sisi hukum. Hukum tu angan-angan tu satu hal. Katalah dia insyaAllah tu kan. Tapi kaedah kita tak disuruh merancang dan mencita-cita benda yang salah dalam syarak. Jadi sepatutnya kita sebagai orang Islam tak sebutlah benda-benda nak buat benda yang salah-salah dalam syarak ni. Cuma itulah Islam kita telah jadi Islam sekular, Islam apa benda lah nak sebut. Islam dah blur. Apa blur ni? Dah kelabu lah, dia tak faham lah Islam tu. Jadi kalau benda yang tak baik pun, katalah gimnastik ni, menang dapat pingat gangsa. Lepas tu bila ambil hadiah wawancara, ni awak dapat pingat gangsa ni macam mana? Boleh tak tahun depan agak-agak untuk merangkul pingat emas bagi Malaysia? InsyaAllah saya akan cuba. InsyaAllah. Gimnastik lah gimnastik. Apa? Gym ramah. Ataupun yang duduk dalam air, yang kaki duduk di luar. Allah. InsyaAllah saya akan cuba untuk menggondol emas untuk satu Malaysia. Malaysia boleh. Tu masalah. Salah. Tak betul lah. Dari segi berdosa mencipta dia. Jadi dosa satu. Saya sebelum dosa saya sebut ni. Bangang. Pasal dia rasa itu macam benda bagus tau. Tu yang dia insya-Allah dapat buat. Alhamdulillah saya telah menjadi Johan pelakon wanita seksi terbaik tahun ini. Alhamdulillah. Pelakon wanita seksi terbaik. Gila. Alhamdulillah saya bersyukur dapat anugerah ni. Terima kasih pada mak ayah saya, guru-guru saya, mentor saya yang membimbing sehingga saya dapat ke tahap ini. Ya Allah. Dan insya-Allah saya akan cuba untuk mengekalkan kejuaraan ini di tahun depan. Pelakon wanita seksi terbaik. Kepala otak Benda tu lah kena bubuh kepala otak tu sikit. Maksudnya benda tu salah. Mana ada tu saya tahulah. Tapi saya nak kata benda-benda macam tu tak sepatutnya diislami kan. Bukan boleh islami kan, bahkan dia maksiat. Takkan nak kata minum arak, insya-Allah kita minum arak ni berkat minum arak sembuh kita pada penyakit. Insya-Allah. Okey tak? Nak mampu Pasal benda-benda yang maksiat memang tak boleh diletakkan unsur agama. Nak minum arak, bismillahirrahmanirrahim. Nak makan pun bismillah lah. Arak buat arak juga. Tapi janganlah minum sama dengan syaitan. Minumlah dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi berdosa, ya. Boleh berdosa tu. Bahkan kalau dalam bab bismillah tu, antara yang memang bahas dalam kitab, dia sebut bismillah tu atas untuk memperolok-olokkan bismillah. Kapi tu. Alhamdulillah. Pasal istilahnya memperolok-olok. Dia istihza'u biddin. Istilahnya memperolok-olok dengan agama.
Salah besar tu. Janganlah buat gitu. Ada lain kita. Ha? Apa dia? Ragu-ragu nak buat dia. Kaedah dia wallahu alam. Nak kahwin nak bulan depan tambah satu lagi lah. Wallahu alam. Itu kalau ragu-ragu. Kalau memang tak, oh sorry. Mem tak boleh keras. Sorry. Itu tak mau buat kan. Kalau ragu-ragu, nak tak nak. Wallahu alam. Boleh pergi tak majlis esok? Wallahu alam. Bukan insya-Allah. Ragu-ragu. Nak pergi ke lah? Insya-Allah. Kalau memang tak boleh pergi, alah esok kejarlah tak boleh pergilah majlis hang. Mana? Yang tu tak boleh pergi. Boleh pergi apa? Insya-Allah. Pasal kita memang rancang nak pergi. Aku esok nak pergi kejar insya-Allah. Tapi kat hang tu sorry lah. Kalau boleh nak pergi. Ish. Rajin. Tak tahu nak pergi rumah hang ni. Wallahu alam, tengok dulu. Ragu wallahu alam. Itu kot. Ada lain. Kalau ada masalah itu. Dan ni kata amalan kita kadang ada benda kita dah biasa dengar orang buat, kita pun dah buat tapi rupanya salah punya. Ini betulkanlah. Wa wajibun imanuna bil mauti wa yaqbidu ruha rasulul mauti. Berhenti dulu tu. Kita baca pekah panjang sikit kot pasal pekah ni baca pendek, bab jemaah ni dah masuk bab hukum lagi, takut dia berlanjut sangat kan. Kita tangguh situ. Wa wajibun imanuna bil mauti. Sambung esok. Insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Kita masih muka surat 5 rasanya di bawah sekali. Tak. Allah. Maka jika meninggal ia akan ini niat atau syak ia padanya dan mengikut ia akan seseorang yang sedang sembahyang pada satu perbuatan atau pada salam, kemudian daripada menanti yang panjang kerana mengikut, nescaya batal sembahyangnya. Maka situ tak? Baik. Ada sekalian kita nak sambung ni beberapa peraturan jemaah. Jadi kita dah belajar pada 2 minggu sudah. Untuk bagi sah berjemaah, sama ada sembahyang tu disunatkan berjemaah ke tak disunatkan berjemaah ke, khususnya pada makmum, khususnya pada sembahyang Jumaat wajib meniatkan makmum. Itu hukum yang kita mesti faham, yang kena ingatkan balik dah belajar dulu. Kalau makmum lain pada sembahyang Jumaat dan lain pada sembahyang muadah dan lain pada sembahyang dengan sebab jamak kerana hujan, ada isu tu kita bicara dulu. Meniatkan makmum itu adalah sunat. Sunat dalam takbiratul ihram. Boleh diniat di luar takbiratul ihram, tetapi meniatkan makmum di luar takbiratul ihram, dia adalah makruh, dan makruh dia meluputkan pahala jemaah. Saya tak tahu lah tuan ingat tak ingat lagi apa benda dah bicara dulu kan. Itu just revise our lesson 2 weeks ago lah. 2 weeks ke 3 weeks, itulah. Yang sudah kita belajar tu. Adapun sembahyang Jumaat, makmum mesti niatkan makmum dalam takbiratul ihram. Begitu juga sembahyang muadah, begitu juga sembahyang kerana jamak untuk minta hujan. Minta hujan, jamak kerana hujan, bukan jamak minta hujan. Silap, sorry sebut tu. Baik, adapun imam dia hanya wajib niatkan imam dalam keadaan Jumaat. Begitu juga minta sembahyang kerana jamak kerana hujan ataupun muadah. Adapun selain daripada itu,
sunat bagi imam, niat imam sama ada niat dalam takbiratul ihram ataupun niat di luar daripada takbiratul ihram. Dan kalau imam buat di luar takbiratul ihram, lain pada 3 jenis sembahyang tadi, masih hasil pahala jemaah dan dapat fadilat bermula daripada dia mula niat. Adapun makmum kalau dia niat lepas pada takbiratul ihram, sah ikut imam tapi makruh, tak hasil pahala jemaah. Ada pendetiran macam tu kita dah belajar. Baik. Jadi yang kita nak sambung ni benda yang terkeluar pada tu lah. Maksudnya dia tak niat antaranya. Kita. Maka jika meninggal ia makmum, dia meninggalkan, kan ini niat mana ni? Niat ikut imam, niat bersama-sama imam, niat mencontohi imam, niat apa ni, sebagai makmuman. Itu antara lafaz-lafaz niat yang ada. Kita ni selalunya makmuman tu lah. Kalau dia tinggal niat ini, khusus dia sebut ni kepada makmum, satu masalah. Ataupun syak, ia padanya, ia makmum padanya pada niat. Syak atau syak? Aku niat tak niat, aku niat tak niat, aku niat tak niat, aku niat tak niat. Apa kaedah syak dulu kita pernah belajar kaedah-kaedah macam ni. Aku niat tak niat, aku niat tak niat. Niat tak niat? Tak niat. Bila tak niat, apa kaedah sepatutnya? Niatlah. Boleh? Tapi dia aku niat tak niat, aku niat tak niat. Niat apa? Niat tak niat ikut imam tu. Aku niat tak niat, aku niat tak niat. Tapi dia tak niat. Dia duduk biar syak itu. Aku niat tak niat, aku tak niat. Okey, dua masalah. Dia tak niat satu, ataupun dia syak. Aku niat tak niat, niat tak niat. Tapi dia tak niat. Tapi duduk layan syak tu, niat tak niat, niat tak niat. Niat tak niat, niat tak niat. Tapi tak niat pun. Kaedah kita niat tak niat, niat tak niat. Apa kaedahnya? Niatlah ikut imam kerana Allah Ta'ala. Boleh? Saya dah bagi selesai masalah tu sekali. Baik. Jadi kalau dia tak niat imam, tak niat makmum ataupun syak, lepas tu dah mengikut ia makmum ni akan seseorang, tapi dia ikut orang. Orang tu yang pada dia macam dia nak jadikan imam lah, tapi dia tak niat ikut imam, dia tak niat jadi makmum. Ataupun dia syak tadi, tapi dia ikut. Ikut pada sembahyang. Dan dia ikut tu pada satu perbuatan. Misalnya dia surah tak habis baca, itu imam rukuk, dia pun rukuk. Sepatutnya habiskanlah bacaan kau, pasal kau bukan ikut dia, tapi dia ikut. Pasal apa dia ikut? Pasal dia ikut. Tapi dia niat ikut, tapi dia ikut. Apa hukum? Tu sebut. Itu masalah perbuatan. Ataupun dia ikut pada salam. Maksudnya tak bagi salam. Dia dah habis tahiyat tapi tak ikut imam, tapi imam tak habis lagi. Sagi dia bagi salam awal, orang kata apa pula? Memang dia tak mau ikut imam, memang dia tak nak ikut pun, tapi dia tunggu imam bagi salam baru dia bagi salam. Ataupun dia tak nak ikut imam, tapi imam bagi salam, dia pun kalut bagi salam. Sedangkan dia tak niat ikut imam, ataupun dia syak, ikut tak ikut, dan dia tak niat. Jadi bila dia ikut pada satu perbuatan, kemudian daripada menanti yang panjang, dia menanti itu kerana mengikut. Dia tunggu tu pasal ikut lah. Itu kita sebut masalah tunggu. Begitu juga kalau saya sebut masalah salam dan rokok ni, dia ikut tu bukan pasal tunggu, tapi pasal imam dah rokok, dia pun rokok, padahal dia baca surah, dia tak nak ikut imam. Tapi surah tu sepatutnya dia kena berhabis, tapi dia takut orang kata apa-apa, imam rokok, dia pun rokok, tapi sepatutnya dia tak boleh rokok lagi. Boleh? Faham kan? Apa jadi? Nescaya batal sembahyangnya. Jadi bila batal tu? Pasal dia tunggu. Bila tunggu maksudnya ikut imam, tapi dia tak niat ikut imam, situ batal. Situ batal. Satu, kita kadang-kadang jadi fenomena ni. Bila ni? Bila ada imam kita tak setuju. Tengok imam-imam ni colour lain. Kita colour lain. Ataupun imam ni jenis pasiknya, merokok macam naga. Saya pernah cerita merokok macam naga kan? Tahu tak merokok macam naga macam mana? Merokok kan keluar asap. Naga pun ada waktu asap tak keluar pada mulut tau.
Memang dia keluar api. Nak yang ni lebih pada naga. Siapa? Sentiasa WhatsApp. Habis satu okok. Sambung. Kalah naga. Boh-beh tau. Awak jadi naga kenapa? Isap okok. Waktu isap okok bagus tak? Kalau ikut fatwa kebangsaan haram. Jadi kalau imam buat benda haram,